sebab Wahabi ni dah jadi satu term yang macam dah official tau dalam orang belajar agama. Macam mana nak menjernihkan balik? Sebab orang bila dengar Wahabi ni dia allergic. Orang yang tak tahu lah. Orang punya student dengar je, orang terus close the door lah, takkan dengar lah. Macam mana kita... Baik. Pertama sekali kita tengok sejarah dulu kepada istilah Wahabi itu sendiri. Yang menjadi isu utama adalah pembunuhan yang dilakukan di Najd pada waktu itu. Pembunuhan, peperangan yang sebahagian pihak mendakwa sebagai unjust, satu peperangan yang tidak sah, satu perbuatan menumpahkan darah umat Islam secara tidak sah kerana tuduhan syirik, kerana tuduhan menyembah kubur, menuhankan wali-wali dan sebagainya. Jadi timbul seorang manusia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengangkat senjata untuk menghapuskan fenomena itu. Of course, perbuatan itu, perbuatan membunuh sesama Islam, adalah satu perbuatan yang majoriti umat Islam menentang keras. Saya juga tidak bersetuju dan saya juga menentang keras perkara tersebut. Kalaupun betul berlaku kejadian-kejadian penyembahan kubur, label tu kasar lah, kan? Sebab kalau kita nak dakwa seseorang tu menyembah kubur, menyembah seorang wali dan sebagainya, ada banyak syarat kita kena checklist. Tak boleh nampak dia pergi ke kubur, dia sapu-sapu ataupun dia sujud. Walaupun dia sujud, okay? Kita tak boleh nak label terus dia ni murtad ataupun musyrik ataupun sembah berhala. Kita kena check dulu, tanya dia dulu apa yang dia percaya. Mungkin dia ada kesalahfahaman. So tak perlu sampai ke tahap menumpahkan darah. Tak perlu sampai ke tahap nak bunuh orang, bunuh sesama Islam. Jadi itu punca masalah dia tu. Okay? Dan of course lah, Muhammad Abdul Wahab pun ada mengkritik. Dia ada satu kenyataan tu, dia siap kata tak ada orang faham la ilaha illallah. Guru-guru aku pun tak faham la ilaha illallah. Okay? Dalam Durar As-Saniyah tu, tulisan murid dia tentang dia punya perjuangan itu, ada banyak perkara-perkara yang menjengkelkan. Tetapi usaha beliau untuk cuba membuang unsur-unsur hulu, pelampauan kepada orang-orang soleh ni, that element kita tak boleh tolak. Tapi tindakan dia, apa yang dia buat, itu yang kita tentang. So nak kritik orang yang melampau, minta kepada orang yang telah mati, teruskan kritikan. Ulama Ahli Sunnah pun kritik juga. Bahkan sebelum gerakan Muhammad Abdul Wahab ni, ada satu gerakan dipanggil sebagai gerakan Qadi Zadeli dekat Turki. Uthmaniyah ni, Turki Uthmaniyah. Dia orang datang sebelum gerakan Wahabi. Dia orang yang mulakan dulu. Bunuh orang yang pergi ke kubur dan meminta daripada orang di kubur dan sebagainya. Jadi orang ni kerajaan Uthmaniyah tau, bukan kerajaan Wahabi tau. Hanya selepas beberapa ratus tahun lepas tu keluar gerakan Muhammad Abdul Wahab. Jadi kalau nak kata Muhammad Abdul Wahab ini radikal, teroris, you kena kata Qadi Zadeli juga. Gerakan Qadi Zadeli di kerajaan Uthmaniyah juga melampau dan ekstrim. Ini adalah kejadian-kejadian yang berlaku sepanjang sejarah Islam yang kita kata sebagai umat Islam overstep. Okey. Jangan ulang benda ni. Sebab tu saya seboleh-bolehnya nak portray seseimbang yang boleh. Seseimbang yang boleh. Hari ini bila label Wahabi dilontarkan pula, orang tak tahu pun sejarah tu. Kan? Orang hanya tahu Wahabi ni sesiapa saja yang menentang amalan agama arus utama di Malaysia ini. Tak kira dia tentang amalan fiqah ke, amalan kepercayaan akidah ke ataupun tasawuf. Dia pukul rata. Siapa saja yang kritik mainstream, kan? Sama ada kalau Wahabi, kalau bukan Wahabi liberal lah. Kalau bukan Wahabi dia liberal. Kalau dia nampak warak sikit, kan, maka akan dilabel Wahabi lah. Kalau jenis yang yalah perwatakan dia liberal, dia akan label liberal lah. Tapi rata-rata akan dilabel Wahabi. Ini satu fenomena yang tidak sihat lah. Label penting ke label? Label penting. Kita tak boleh hidup tanpa label. Tengok nak beli air pun label lah. Nak masuk toilet pun label. Toilet perempuan, toilet lelaki. Betul? Kita tak boleh hidup tanpa labeling. Sebuah masyarakat tak boleh hidup tanpa labeling. Betul? Islam tu label tak?
bukan Islam. Label tak? Boleh hidup tanpa label tu? Tak boleh. Masalah dia adalah pada melontar label secara gopoh dan tanpa sandaran ilmu. Betul? Itu yang jadi masalah. Kalau saya kata, oh, dia ni penyokong gerakan LGBTQ contoh, tanpa bukti, hanya nampak dia lembut je, oh dia ni gay ni start. Itu salah, haram, berdosa. Betul tak? Tapi kalau kita kenal ya, kita tahu dia memperjuangkan hak sodomi, kan? Memperjuangkan hak transgender, saya terbuka di Facebook dia ke, di Twitter dia ke, dan kita kata berdasarkan itu, salah ke tak salah? Tak salah, bahkan kadang-kadang perlu. Sama juga label Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah, Salafi, Sufi, penting label-label ni. Ulama kita pun guna dalam kitab-kitab dia bang. Betul? Masalah dia adalah pelabelan secara gopoh dan secara salah dan sembrono. Itu masalah kita. So akhirnya balik kepada budaya ilmu. Betul? Nak label sesuatu, nak dakwa sesuatu mesti berdasarkan bukti. Itu je sebenarnya. As long as you have evidence, as long as your argumentation is solid, hujahan kamu kukuh, silakan. Dan kalau kamu dikritik, kamu kena dengar hujahan pihak lawan. Consider their arguments. Kalau argument dia memang mengarut, you tidak obligated to accept it. Kamu tidak ada kewajipan untuk terima. Bahkan kamu kena tolak pun sebenarnya. Tapi kalau hujahan dia kuat, berasas, consider lah. Take it in. Dan bila ada hujahan, balas balik pula. Jangan hanya kerana awak dah mengkritik, awak dah tak nak dengar jawapan balas. You kena dengar. Islam ajar kita adil, kan? I'dilu, Allah kata. Kunu qawwamina lillahi syuhada' bil qist walau ala anfusikum. Tegakkan keadilan walaupun ke atas diri kamu sendiri. Ini adalah ayat justice yang paling luar biasa ni. Adil walaupun ke atas diri kamu sendiri. Siapa kalau kita buat benda ni, insya-Allah. Insya-Allah, Jadi nak murnikan balik, first kena tahu sejarah. Dan nombor dua, nak kena balik kepada disiplin ilmu. Kalau kamu nak kata seseorang tu Wahabi, boleh. Dengan syarat kamu kena perincikan apa definisi Wahabi pada mata kamu. Hari ni lontar-lontar bila tanya Wahabi tu apa? Tak tahu. Betul tak? Cuba tengok dekat Facebook ke dekat YouTube. Wahabi. Kita tanya, Wahabi tu apa yang awak faham? Dia takkan jawabnya. Jadi bagi mereka, kamu kritik tok guru aku, kamu Wahabi. Kamu kutuk pegangan agama saya, kamu Wahabi. Saya tak nak dengar kamu betul ke salah. Takkan guru saya salah. Nampak? Takkan Ustaz Nodros betul. Padahal belajar hukum akal ni. Kan? Belajar akidah sifat 20, belajar hukum akal. Tapi benda yang tak mustahil, dia mustahilkan. Betul tak? Benda yang tak mustahil, dia mustahilkan. Okey.